弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. 我们开始今天的崇拜， Kita akan memulai ibadah kita hari ini. 如鹿渴慕溪水， Seperti rusa merindukan sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. 我们一起来宣告我们的信仰。使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 这是天父世界。 Inilah dunia Bapa.
潮，穹苍碧海，诉说天父全能。Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memulia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga, langit dan nyatakan kuasanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Sungguh Tuhan kami bersyukur dan memuji-Mu ya Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini, kami umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu. Kami merendahkan hati kami dan kami mau beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, memohon agar Tuhan Engkau yang memulihkan keadaan dunia ini. Saat ini keadaan dunia begitu kacau dan begitu banyak orang yang menderita karena virus corona ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang memberkati dan Engkau yang memimpin untuk setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan. Engkau memberkati untuk setiap pemimpin negara kami, pemimpin daerah kami ya Tuhan. Mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong mereka di dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka boleh mengerjakan segalanya dengan takut akan Tuhan dan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami menyerahkan juga untuk gereja-gereja-Mu dan untuk setiap hamba Tuhan, misionaris dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang tersebar di seluruh dunia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan Engkau menolong mereka. Tuhan, Engkau melihat akan setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan mereka, untuk pelayanan mereka, untuk setiap pergumulan mereka Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka. Dan biarlah Tuhan melalui setiap mereka, Injil-Mu semakin disebarluaskan, dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, kami saat ini, kami Jemaat Elim, kami sungguh memohon dan merindukan akan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, untuk kondisi keuangan kami ya Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga yang ada. Biarlah Tuhan setiap kami boleh sungguh-sungguh lebih lagi mencintai akan Engkau ya Tuhan. Terlebih lagi di masa sulit ini ya Tuhan. Kami boleh semakin mendekatkan diri di hadapan-Mu. Kami boleh senantiasa bersandar kepadamu, dan kami boleh menyadari bahwasannya Tuhan, Engkau adalah pencipta kami, dan kepadamu saja Tuhan kami menyembah akan Engkau, bukan kepada Allah yang lain ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, kami menyerahkan untuk ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati mulai dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau memberkati untuk hamba-Mu Pendeta Liu Hangcu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong dia. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja di dalam dia. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan nanti Tuhan,
kami boleh mendapatkan kekuatan baru, dan kami boleh semakin mengasihi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, sekalipun kami beribadah secara online ya Tuhan, tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami. Dan pada saatnya ya Tuhan, pada waktu-Mu, kami akan segera berkumpul kembali. Dan kami akan bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu lagi ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们继续唱一首诗歌。 Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 接下来由我们的刘黄珠牧师为我们讲神的话语。 Selanjutnya adalah pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Liu. 亲爱的弟兄姐妹们，主内平安。 Shalom saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan. 我首先报告给大家教会的信息 Saya terlebih dahulu akan menyampaikan warta gereja. 无论怎样，最重要的就是保重身体健康。 Paling penting saat ini adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan diri kita masing-masing. 现在我们继续用 online 做崇拜。 Dan sampai saat ini kita masih terus beribadah secara online. 虽然我听说过有几个教会已经开始他们在教会堂里面的崇拜。 Sekalipun saya juga mendengarkan berita bahwasannya ada beberapa gereja yang telah membuka ibadah secara fisik. 但是我们以灵堂，我们还得我们用 online 做崇拜。 Tetapi gereja kita sampai saat ini masih menggunakan ibadah secara online. 虽然我们在家里崇拜， Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, 但是我们全心全意来敬拜上帝。 tetapi marilah kita beribadah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita kepada Tuhan. 然后我们会有继续来认真来参加奉献。 Dan marilah seluruh jemaat Tuhan kita berpartisipasi di dalam memberikan persembahan. 我们奉献的时候，我们可以直接用银行的账号，或者直接来到教会奉献都可以了。 Kita bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama yaitu melalui transfer ke rekening, dan satu lagi kita boleh langsung membawa ke gereja. 我们现在写圣经当中， Dan sampai saat ini gereja kita masih tetap mengadakan gerakan menyalin Alkitab. 感谢现在我们的会友认真来参加。 Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena seluruh jemaat Tuhan sampai saat ini sangat aktif dalam mengikuti gerakan ini. 我们一边写圣经，然后我们一边努力念神的话语。 Dan sambil kita menyalin Alkitab, kita juga tetap dan terus membaca Alkitab. 然后呢，我们继续多多祷告。 Dan kita terus giat berdoa di hadapan Tuhan.
现在我们一起来打开《申命记》第1章29节到33节的经文。 Saat ini mari kita bersama melihat nas firman Tuhan dari Kitab Ulangan, pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai 33. 我们一起来诵读一下。 Mari kita sama-sama membacanya. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu, yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 亲爱的天父，感谢你， Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. 我们崇拜当中要听上帝的话语。 Di dalam waktu ibadah ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 主啊，我们透过上帝的话语能找到正确的道路。 Karena melalui kebenaran firman Tuhanlah kami mendapatkan jalan yang benar. 我们透过神的话语，我们可以明白了上帝的旨意。 Dan hanya melalui kebenaran firman Tuhanlah kami bisa mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan. 所以求主你赐给我们生命的智慧和力量， Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohonkan kiranya Tuhan Kau menganugerahkan kami hikmat bijaksana daripada Roh Kudus-Mu. 以上的祷告奉靠耶稣基督的求。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹们，今天我们念的《申命记》就是摩西的讲道。 Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, nas firman Tuhan yang kita baca barusan yaitu dari kitab Ulangan itu merupakan khotbah daripada Musa. 我们在《申命记》里面能看到总共3篇的摩西的讲道。 Nah di dalam kitab, sepanjang kitab Ulangan ini kita bisa menemukan ada 3 bagian dari khotbah Musa. 第1章到第4章当中，摩西回顾以色列的过去的历史。 Nah di bagian pasal pertama sampai pasal yang keempat, Musa mereview kembali tentang sejarah Israel. 还有第2篇的讲道，就是从第5章到26章。 Dan bagian khotbah yang kedua itu dari pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-26. 这比较长的讲道。 Nah ini merupakan khotbah yang cukup panjang. 这部分的讲道当中，摩西提到了所有的律法。 Dan di dalam bagian khotbah yang panjang ini, Musa dia menyatakan segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum Taurat. 因为现在的以色列百姓，他们必遵守上帝的律法。 Karena bangsa Israel harus menaati, harus menjaga dan memelihara hukum Taurat. 还有最后的讲道，就是从27章到34章。 Dan bagian khotbah terakhir itu dari pasal 27 sampai pasal yang ke-30. 这部分的讲道的主题就是关于上帝的约。 Dan pada umumnya khotbah ini bertemakan tentang perjanjian Allah. 以色列百姓马上要进迦南地， Karena bangsa Israel akan segera memasuki tanah Kanaan. 那时候他们必须要纪念上帝的约。 Nah pada saat itulah mereka harus senantiasa mengingat akan perjanjian Allah. 所以这个是为了他们的将来的人生有关系的讲道。 Oleh karena itu ini merupakan khotbah yang berhubungan dengan masa depan daripada bangsa Israel. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 今天我们要分享的讲到的就是在以色列百姓的过去的历史当中的。 nah nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini yaitu berkenaan dengan sejarah Israel di masa lampau. 以色列百姓离开埃及地， Bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir, 他们进入到旷野， mereka memasuki padang gurun. 总共40年当中，他们要走旷野的道路。 Dan
Mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. 然后呢，他们现在马上进迦南地， Dan saat ini mereka akan segera memasuki tanah Kanaan. 但是摩西不能进迦南地， Tetapi Musa dia sendiri tidak boleh memasuki tanah Kanaan. 为什么？ Mengapa? 我们一起来看一下民书记20章第10节， Kita bersama melihat bilangan 20 ayat yang ke-10. 我们一起来念一下。 Kita baca. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" 因着这个原因，摩西、亚伦不能进迦南地。 Oleh karena kejadian inilah, maka Musa dan Harun tidak boleh memasuki tanah Kanaan. 我们想的时候，这个不是大的问题了。 Nah, mungkin ketika kita memikirkan peristiwa ini bukanlah hal yang penting. 但是上帝看的时候，这个是非常重要的问题了。 Tetapi ketika Tuhan Allah melihat peristiwa ini adalah hal yang sangat penting. 摩西在以色列百姓的面前，一定显出来上帝的圣洁。 Nah, Musa di hadapan seluruh bangsa Israel, dia seharusnya menyatakan kesucian Allah. 所以上帝对摩西这样说话。 Oleh karena itu, maka Tuhan Allah berfirman kepada Musa. 我们继续来看一下民数记20章12节， Kita melihat di ayat yang ke-12. 我们一起来读。 Kita baca. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." 是的，虽然摩西不能进迦南地， Nah, sekalipun Musa tidak boleh memasuki tanah Kanaan, 但是他以恳切的心为了以色列百姓讲道。 tetapi dia dengan sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. 摩西为什么为他们讲道呢？ Nah, mengapa Musa harus berkhotbah menyampaikan firman Tuhan kepada mereka? 因为摩西已经知道了以色列百姓是什么样的百姓。 Karena Musa dia mengenal bagaimana sifat dari orang Israel. 摩西带领以色列百姓的时候， Ketika Musa memimpin bangsa Israel, 摩西常常看到了以色列百姓的罪恶， nah Musa sering sekali menjumpai dosa dan kesalahan bangsa Israel. 他们可怕了别的民族， Mereka sangat takut kepada bangsa lain. 因为没有喝的水，没有吃的东西，他们常常埋怨上帝了。 Dan oleh karena mungkin kadangkala tidak ada makanan atau tidak ada minuman, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. 所以摩西一定让以色列百姓知道上帝的恩典是到底什么。 Oleh karena itu maka Musa dia seharusnya menyatakan kepada bangsa Israel akan anugerah Allah. 因为要不然以色列百姓常常犯罪了。 Nah, kalau tidak maka bangsa Israel akan sering sekali jatuh dalam dosa. 若以色列百姓知道上帝的恩典的话， Jikalau bangsa Israel memahami akan anugerah Allah, 他们能遵守上帝来的律法。 maka tentu mereka akan menjaga dan memelihara hukum Taurat Tuhan. 若他们知道上帝的恩典是什么的话， Jikalau mereka memahami akan anugerah Allah, 他们可以永远住在上帝的约当中。 maka mereka selama-lamanya akan tetap tinggal di dalam perjanjian Allah. 所以现在摩西为他们讲道， Oleh karena itulah maka Musa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. 虽然他自己不能进迦南地， Sekalipun dia sendiri tidak boleh memasuki tanah 但 Kanaan, 是他真的以爱心来为了以色列百姓讲道。 tetapi dia dengan hati yang sungguh mengasihi, dia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. 今天的经文当中比较重要的主体就是31节当中。 Nah, nas firman Tuhan hari ini, tema yang paling penting itu ada di ayat 31. 我们再来念一下《申命记》第1章31节， Kita kembali membaca ulangan 1 ayat yang ke-31. 我们一起来读。 Kita baca. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini.
这处经文当中，我们看到了上帝来抚养以色列百姓。 Nah, di dalam nas firman Tuhan ini kita membaca bahwasanya Tuhan Allahmu mendukung engkau. 虽然这个我们翻译的时候，这个中文圣经来翻译的时候抚养， Nah, sekalipun di dalam bahasa Mandarin itu dinyatakan tentang memelihara. 但是这个是我们看的时候，原文来看的时候，这个意思就是抱着、怀抱，有这样的意思了。 Tapi di dalam bahasa aslinya itu mengandung makna itu menggendong atau menopang. 所以现在上帝来抚养，或者上帝来抱着以色列百姓啊。 Nah, oleh karena itu kita membaca di sini Tuhan Allahmu mendukung engkau, itu artinya Tuhan Allahmu menopang engkau, Tuhan Allahmu memelihara engkau. 我们透过抚养的一个单词，能看到上帝的恩典。 Melalui kata mendukung ini kita bisa melihat akan anugerah Allah. 上帝怎样保护以色列百姓？ Nah, bagaimana Tuhan Allah menjaga dan memelihara bangsa Israel? 上帝怎样带领以色列百姓？ Bagaimana Tuhan Allah memimpin bangsa Israel? 以色列百姓怎能过旷野40年的时间？ Nah, bagaimana caranya bangsa Israel bisa melewati kehidupan di padang gurun selama 40 tahun ini? 我们透过抚养的一个单词，我们可以知道了。 Melalui istilah mendukung ini kita akan mengerti dan memahaminya. 以色列百姓怎能过旷野40年的时间呢？ Nah, bagaimana cara bangsa Israel bisa hidup selama 40 tahun di padang gurun? 因为上帝抚养以色列百姓。 Yaitu oleh karena Tuhan Allah lah yang mendukung, yang menjaga dan memelihara bangsa Israel. 但是我们在这里，我们一起来，我们想一想， Tapi di dalam nas firman Tuhan ini mari kita bersama melihat 摩西和以色列百姓同样，他们经历过了旷野的生活。 Nah, Musa bersama-sama dengan bangsa Israel, mereka bersama-sama mengalami pengalaman di padang gurun. 但是摩西的观点和以色列百姓的观点是完全不一样的。 Tetapi cara pandang Musa dan cara pandang bangsa Israel itu total berbeda. 我们看一下32节， Kita bersama melihat ayat yang ke-32. 我们一起来读。 Kita baca, Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. 怎么样？摩西跟以色列百姓的观点是完全不一样的。 nah kita bersama melihat di sini bahwasanya cara pandang Musa dan bangsa Israel itu sama sekali berbeda. 摩西看的时候，所有的历史当中看到了上帝抚养的恩典。 Nah, di dalam diri Musa dia melihat sepanjang sejarahnya itu ada Tuhan yang senantiasa menjaga. 但是以色列百姓来说，没有这样的观点了。 Tetapi bangsa Israel tidak memiliki cara pandang yang sama dengan Musa. 摩西跟以色列百姓的经历过的情况都是一样的。 Padahalnya pengalaman yang dilalui oleh Musa dan bangsa Israel itu adalah pengalaman yang sama. 但是观点是不一样。 Tetapi cara pandang mereka berbeda. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在我们来说也需要摩西的观点。 nah saat ini pun kita perlu cara pandang seperti Musa. 虽然现在我们也要走旷野， Sekalipun saat ini kita juga menjalani padang gurun. 但是我们这样的旷野生活当中，一定要相信上帝必看顾保护我们。 Dan ketika kita menjalani kehidupan di padang gurun ini, kita percaya Tuhan pasti menjaga dan memelihara kita. 因为什么呀？ Karena apa? 因为实在现在上帝保护我们。 Karena memang pada kenyataannya saat ini pun Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. 我们怎么能得救？ Nah, bagaimana mungkin kita ini bisa diselamatkan? 我们怎么能得到了永远的天国的恩典了？ Bagaimana caranya sehingga kita bisa memperoleh kehidupan kekal di surga? 因为都是上帝的恩典了。 Sungguh semua hanya karena anugerah Tuhan. 所以虽然我们现在在世界当中，但是上帝来保护我们。 Nah, oleh karena itu sekalipun kita masih hidup di dunia ini sampai saat ini, tetapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. 虽然摩西他不能进迦南地， Dan sekalipun Musa dia tidak diizinkan untuk memasuki tanah Kanaan, 但是他无论在哪里，无论什么样的情况当中，他一定要相信上帝的心思。 tetapi dimanapun dia berada, dia tetap percaya akan kesetiaan Tuhan. 所以他看的时候，所有的以色列百姓的历史都是上帝的恩典了。 Oleh karena itu ketika dia memandang kembali seluruh sejarah Israel, maka dia melihat akan Allah yang Maha Kasih. 什么样的恩典？
Nah, anugerah yang seperti apa? 上帝抚养自己的百姓，如同人抚养自己的孩子一样。 Yaitu dia melihat akan anugerah Allah yang senantiasa mendukung bangsa Israel seperti layaknya seorang ayah yang mendukung anaknya. 现在我们也做旷野， Nah, saat ini pun kita tengah menjalani kehidupan di padang gurun. 我们现在经济上的苦难当中， Saat ini kita mengalami kesulitan di dalam keuangan kita. 我们都有了各种各样的人生的问题， Dan kita juga menghadapi berbagai persoalan kehidupan. 也有了子女当中的问题， Dan mungkin juga ada masalah di dalam anak-anak kita. 也有了工作当中的问题了。 Dan mungkin juga ada masalah di dalam pekerjaan kita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 这不是我们的人生吗？ bukankah ini adalah jalan kehidupan kita? 好像我们的人生当中有了不断的苦难， Sepertinya kita merasa bahwa di dalam seluruh jalan kehidupan kita, kita merasa selalu saja ada kesulitan dan persoalan yang kita hadapi. 这样的苦难当中，我们真需要了摩西的观点。 Nah, di dalam kita menjalani kesulitan ini, kita perlu cara pandang seperti Musa. 这样苦难的人生当中，仰望上帝的引导， Di dalam kesulitan yang kita jalani hari-hari ini, kita mengharapkan pertolongan dan pimpinan Tuhan. 等待上帝的引导。 Dan kita menantikan akan pimpinan Tuhan. 那时候，我们必得看见上帝真引导我们。 Maka tentu dengan demikian kita akan melihat bagaimana pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. 然后呢，我们可以告白，像摩西一样，上帝来抚养我们了。 Dan kita juga bisa menyatakan sama seperti Musa, bahwasanya Tuhanlah yang telah menjaga dan memelihara kita. 上帝怎样抚养以色列百姓呢？ Nah, bagaimana cara Tuhan Allah menjaga dan memelihara bangsa Israel? 第一个， Yang pertama, 上帝在以色列百姓的前面。 yang pertama yaitu Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. 我们一起来念一下《申命记》第1章30节。 Kita bersama membaca ayat yang ke-30. 我们一起来读。 Kita baca, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. 这经文告诉我们，上帝在以色列百姓前面。 nah di nas firman Tuhan ini dikatakan Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. 33节， Ayat yang ke-33, 我们一起来读。 kita baca, Yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu. 这两处经文同样强调说，上帝在以色列百姓前面而走了。 di dalam dua nas firman Tuhan ini bersama-sama ditekankan bahwasanya Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. 上帝为什么在以色列百姓的前面而走呢？ Nah, mengapa dikatakan Tuhan Allah berjalan di depan bangsa 我 Israel? 们再来念一下30节， Kita kembali membaca ayat yang ke-30. 我们一起来读。 Kita baca, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. 以色列百姓现在在旷野的苦难当中， nah saat ini bangsa Israel tengah menjalani kehidupan di padang gurun. 他们面对了各种各样的难处。 Mereka menghadapi begitu banyak kesulitan. 他们过旷野的时候也有征战， Ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka juga harus berperang. 但是他们怎么能过了这样的苦难的所有的问题呢？ Tetapi bagaimana cara mereka bisa melalui segala kesulitan ini? 因为上帝在他们前面而走了。 Karena Tuhan Allah berjalan di depan mereka. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在在我们的前面有上帝的大能。 nah saat ini di hadapan kita, di depan kita ada Allah yang Maha Kuasa. 上帝为什么在以色列百姓的前面而走呢？ Mengapa Tuhan Allah berjalan di depan bangsa Israel? 我们透过33节能看到了， Melalui nas yang ke-33 kita bisa melihatnya. 为了上帝为了以色列百姓找安宁的地方， Supaya bangsa Israel bisa mendapatkan tempat yang tenang. 这意思是什么意思啊？ Nah ini artinya apa? 首先，上帝来找到了以色列百姓安宁的地方了。 Supaya terlebih dahulu Tuhan telah menyiapkan, Tuhan telah menyediakan jalan yang dapat ditempuh bagi bangsa Israel. 这个地方是什么样的地方 Nah 啊？ tempat ini adalah tempat yang seperti apa? 更安全的地方啊！ Yaitu tempat yang tentunya aman.
他们平安当中可以休息了。 sehingga mereka bisa beristirahat di dalam damai sejahtera Tuhan. 以色列百姓怎能过了旷野呢？ Nah, bagaimana cara bangsa Israel menjalani kehidupan di padang gurun? 因为以色列百姓是这个强的百姓的原因吗？ Apakah karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang hebat? 或者他们自己找到了道路的原因吗？ Ataukah mereka sendiri bisa menemukan jalan yang seharusnya mereka tempuh? 不是的， Tidak. 都是上帝的恩典。 Semuanya hanya adalah karena anugerah Tuhan. 上帝来抚养他们了。 Karena Tuhan Allah lah yang menjaga dan memelihara mereka, yang 上 mendukung 帝 mereka. 怎样抚养以色列百姓呢？ Nah, bagaimana cara Allah mendukung, menjaga, memelihara bangsa Israel? 上帝在以色列百姓前面而走了。 Karena Tuhan Allah berjalan di depan bangsa Israel. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 今天我们可以相信吗？上帝与我们同行同在。 apakah hari ini kita percaya bahwasanya Tuhan Allah berjalan bersama-sama dengan kita? 上帝已经都知道了， Karena Tuhan telah mengetahui segala sesuatunya. 我们的现在的环境是如何？ Bagaimana kondisi dan keadaan kita saat ini? 这样难处的环境当中，我们该怎么活着？ Nah, di dalam kondisi sulit saat ini, bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita? 上帝已经都知道了， Tuhan telah mengetahui segala sesuatunya. 因为上帝在我们前面而走， Karena Tuhan Allah berjalan di hadapan kita, di depan kita. 所以我们一定要相信上帝的引导， Oleh karena itu, maka kita harus percaya akan pimpinan Tuhan. 我们别害怕， Dan kita jangan takut. 我们一定要相信上帝为我们预备的地方。 Kita harus percaya bahwasanya Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik untuk kita. 第二个，上帝怎样抚养以色列百姓啊？ Nah, cara kedua, apa yang Tuhan Allah lakukan untuk mendukung, untuk menjaga dan memelihara bangsa Israel? 上帝保护以色列百姓。 Yaitu Tuhan Allah melindungi bangsa Israel. 刚才我们31节当中看到了抚养， Nah, tadi di ayat yang ke-31, di sana kita bisa menemui tentang istilah mendukung atau 我们 menjaga. 透过抚养的一个单词，我们看到了上帝保护了以色列百姓。 Nah, melalui istilah mendukung ini kita tahu, kita percaya bahwasanya Tuhan Allah mendukung bangsa Israel. 没有喝得水的地方， Ketika mereka berada di tempat tidak ada air minum, 他们怎么能喝水呢？ bagaimana mereka bisa mendapatkan air minum? 没有吃的地方， Di tempat di mana tidak ada bahan makanan. 那时候他们怎么能吃呢？ Nah, pada saat itu bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan? 旷野晚上当中，旷野呢太冷了， Di padang gurun pada saat malam hari itu sangat dingin luar biasa. 白天呢太热， Dan ketika siang hari itu sangat terik luar biasa. 他们怎么能保护他们的身体健康啊？ Nah, bagaimana cara mereka menjaga kesehatan mereka? 原因只有一个了， Alasannya hanya ada satu. 因为是什么呀？ Karena apa? 因为上帝抚养以色列百姓， Yaitu karena Tuhan Allah mendukung, menjaga dan memelihara bangsa Israel. 上帝抚养他们的时候， Ketika Tuhan Allah menjaga dan memelihara bangsa 他们 Israel, 享受了平安。 mereka menikmati damai sejahtera Tuhan. 我也养育了2个孩子， Saya sendiri juga mendidik, memiliki 2 orang anak. 他们可怕的时候， Ketika mereka takut, 我怎么做的时候，他们可以得到平安呢？ nah apa yang saya bisa lakukan supaya mereka bisa tenang? 我抱着他们的时候， Yaitu ketika saya memeluk mereka. 他们可以得到了平安。 Pada saat itu mereka mendapatkan ketenangan. 他们哭的时候， Ketika mereka menangis, 我抱着他们的时候， ketika saya memeluk mereka, 他们立刻停了哭的。 maka mereka langsung berhenti menangis. 为什么？ Mengapa? 抱着的时候 Karena ketika memeluk, mendekap, 有一个感情， maka ada satu perasaan. 一个是平安， Yang pertama itu adalah ketenangan, 还有他们知道了，哇，爸爸来保护我了。 dan mereka juga menyadari ada Papa yang melindungi. 抱着的情况，他们都感觉到了，哇，真爸爸爱我了。 Nah, di dalam dekapan, di dalam pelukan mereka menyadari, mereka tahu ada Papa yang menyayangi mereka. 是的，同样，上帝这样保护以色列百姓。 Nah, sama halnya Tuhan Allah menjaga dan memelihara bangsa Israel. 他们离开埃及地的时候， Ketika mereka
mereka meninggalkan tanah Mesir, 他们过红海的时候， ketika mereka melewati Laut Merah, 他们到了没有喝水的地方的时候， ketika mereka sampai di tempat di mana tidak ada air minum, 他们跟别的民族征战的时候， ketika mereka berperang melawan suku bangsa lain, 这都是他们来说可怕的环境啊！ nah bagi mereka ini merupakan satu keadaan yang sangat mengerikan. 那时候，上帝抱着以色列百姓， Nah pada saat itulah Tuhan Allah memeluk mendekap bangsa Israel. 那时候，上帝来抚养以色列百姓啊！ Nah pada saat itulah Tuhan Allah mendukung, menjaga dan memelihara bangsa Israel. 但是他们常常忘记了。 Tetapi mereka sering sekali lupa. 我们一起来念一下《申命记》第1章19节。 Kita bersama membaca ayat yang ke-19. 我们一起来读。 Kita baca. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 这旷野是什么样的地方啊？ nah padang gurun ini adalah tempat yang seperti apa? 这19节说大而可怕的旷野。 Nah di sini dikatakan padang gurun yang besar dan dahsyat ini. 所以以色列百姓别忘记了， Oleh karena itu maka bangsa Israel mereka tidak lupa 他们怎么能过旷野呢？ bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan di padang gurun. 若不在上帝的抚养的恩典的话， Jikalau tanpa adanya anugerah penjagaan dan pemeliharaan daripada Tuhan 他 Allah, 们不可以过了旷野。 maka tentu mereka tidak mungkin bisa melewati padang gurun. 但是他们常常忘记了。 Tetapi mereka sering sekali lupa. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们千万别忘记上帝的恩典。 janganlah kita melupakan akan anugerah Allah. 虽然我们面对了苦难， Sekalipun saat ini kita menjalani kesulitan, 但是这样的苦难当中，也有上帝来抚养我们的恩典。 tetapi di dalam menjalani kesulitan ini pun ada anugerah Allah yang senantiasa mendukung, menjaga dan memelihara kita. 以色列百姓过的旷野是什么样的旷野呢？ Nah, padang gurun seperti apa yang dijalani oleh bangsa Israel? 这处经文告诉我们， Di dalam nas firman Tuhan ini dikatakan, 大而可怕的旷野。 padang gurun yang besar dan dahsyat. 现在我们的人生也是过了旷野当中。 Dan saat ini pun kehidupan kita tengah menjalani padang gurun yang besar dan dahsyat. 我想的时候， Nah, ketika saya berpikir, 现在我们过的旷野呢，比以色列百姓过的旷野更难的地方。 saya sendiri berpikir bahwa saat ini padang gurun yang kita jalani itu lebih dahsyat, lebih besar dan lebih menyulitkan kita. 所以我们真需要上帝的抚养的恩典。 Oleh karena itu maka kita sungguh memerlukan anugerah, dukungan, pemeliharaan dan penjagaan dari Tuhan. 是的，实在不在上帝的抚养的恩典的话，我们不能过了人生的旷野了。 Dan pada kenyataannya jikalau tanpa anugerah, dukungan, pemeliharaan dan penjagaan daripada Tuhan, maka kita tidak mungkin bisa hidup. 实在我们自己能做的什么都没有了， Dan sebenarnya tidak ada satu hal pun yang kita bisa lakukan. 都是上帝的恩典， Semua adalah karena anugerah Tuhan saja. 都是上帝保护的恩典， Semua adalah karena anugerah pemeliharaan Tuhan. 都是上帝抚养的恩典。 Semua adalah hanya karena anugerah, dukungan, penjagaan dari Tuhan. 若有这样的恩典的话， Jikalau ada anugerah seperti ini, 无论什么样的旷野都是无所谓了。 maka padang gurun apapun bukanlah menjadi persoalan lagi. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，别害怕了。 Oleh karena itu saudara-saudari yang kekasih, jangan takut. 申命记32章第10节当中，上帝对以色列百姓这样说话了。 Di dalam ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-30, Tuhan Allah berfirman kepada bangsa Israel. 32章第10节，申命记32章第10节当中，上帝这样说话。 Ulangan 32 ayat yang ke-10. 我们一起来念一下。 Kita baca. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. 现在以色列百姓在旷野， Saat ini bangsa Israel ada di padang gurun. 这处经文告诉我们， Di dalam nas firman Tuhan ini dikatakan, 旷野是什么样的地方？ padang gurun itu tempat yang seperti apa?
荒凉的地方， Di sini dikatakan ada tandus, tempat yang tandus. 有很多的野兽的地方。 Dan ada auman daripada makhluk-makhluk liar. 这样的地方当中，上帝来保护他们。 Dan di dalam kondisi keadaan seperti ini Tuhan pun menyertai mereka. 所以，虽然我们过了人生的旷野当中， Oleh karena itu sekalipun kita menjalani kehidupan padang gurun saat ini, 别害怕。 jangan takut. 我们再来看一下耶利米书32章14节， Kita kembali membaca Yeremia 32 ayat yang ke-40. 我们一起来读。 Kita baca. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan aku akan berbuat baik kepada mereka. 耶利米先知也同样强调说， Nabi Yeremia pun menekankan hal yang sama. 上帝永不离开自己的百姓。 Karena Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 到底上帝为什么保护自己的百姓呢？ nah mengapa Tuhan Allah menjaga dan memelihara umatnya? 现在上帝为什么保护我们呢？ Nah saat ini pun mengapa Allah terus menjaga dan memelihara kita? 因为上帝爱我们， Karena Tuhan Allah mengasihi kita. 因为上帝来拯救我们。 Karena Tuhan Allah datang untuk menyelamatkan kita. 我们都是透过十字架的恩典已经得救的上帝的百姓， Dan karena melalui anugerah saliblah kita pun telah diselamatkan di hadapan Tuhan. 所以上帝来保护我们。 Oleh karena itulah maka Tuhan Allah melindungi kita. 现在耶稣基督来保护我们， Dan saat ini pun Tuhan Yesus tetap melindungi kita. 我们每天生活当中圣灵来保护我们。 Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari ada Roh Kudus yang senantiasa melindungi kita. 所以我们一定要相信， Oleh karena itu maka kita harus percaya. 现在三位一体的真神来抚养我们。 Saat ini ada Allah Tritunggal yang senantiasa mendukung, menjaga dan memelihara kita. 所以我们过人生的旷野的时候， Oleh karena itu ketika kita menjalani padang gurun di dalam kehidupan kita, 一定要相信上帝的抚养的恩典。 maka kita harus percaya akan anugerah Allah yang mendukung, yang memelihara dan menjaga kita. 然后我们必须来顺从上帝的旨意。 Dan kita harus taat kepada kehendak Tuhan. 那时候我们不可失败了， Maka dengan demikian kita tidak akan mengalami kegagalan. 我们可以终于进入到迦南地。 Dan pada akhirnya kita akan memasuki tanah Kanaan. 第三个，上帝怎样来抚养以色列百姓呢？ Nah, cara ketiga bagaimana Allah mendukung, menjaga dan memelihara umatnya. 上帝来预备他们一切的需要的。 Yaitu Tuhan Allah mempersiapkan segala kebutuhan mereka. 我们一起来念一下出埃及记23章20节， Kita membaca Keluaran 23 ayat yang ke-20. 我们一起来读。 Kita baca. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. 母亲抱着孩子的时候， Ketika seorang ibu menggendong anaknya, 她知道了现在我的孩子需要什么。 maka dia mengetahui bahwasanya saat ini anaknya ini perlu apa. 父母抚养自己的孩子的时候， Ketika orang tua mendidik, menjaga, ketika merawat anaknya, 现在我的孩子需要什么，他们都已经都知道了。 maka tentu si orang tua akan mengerti, dia akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan si anak saat ini. 我们的上帝呢怎么样啊？ Nah, bagaimana dengan Tuhan Allah kita? 他是我们的阿爸父， Dia adalah Allah Bapa kita. 他创造了我们， Dialah yang menciptakan kita. 他已经知道了我们的思想是什么， Dia juga mengetahui jalan pikiran kita. 他已经知道了我们的人生当中的苦难是什么， Dia mengetahui segala kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. 他已经知道了我们手中缺乏的是什么。 Dia mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita. 所以，上帝来抚养我们的时候， Oleh karena itu ketika Allah menjaga dan memelihara kita, 按照上帝的计划来给予我们了。 maka tentu dia menjaga kita sesuai dengan rencananya. 我们因为我们将来的道路，所以我们可怕的时候， Ketika kita mengalami ketakutan berkenaan dengan masa depan kita, 上帝那时候赐给我们平安的心。 nah pada waktu itu tentu Tuhan akan memberikan kita damai sejahteranya. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Oleh karena itu saudara-saudari yang kekasih, 别害怕，为了将来的道路，
Jangan pernah takut akan masa depan kita. 因为上帝必来准备好了。 Karena Tuhan telah menyiapkannya untuk kita. 所以现在我们努力来顺从上帝的旨意。 Oleh karena itu saat ini marilah kita tetap taat kepada kehendak Tuhan. 上帝都来准备的晚上当中的火柱， Karena Tuhan Allah juga telah menyediakan tiang api untuk malam hari. 上帝来白天来准备了云柱了。 Karena di siang hari pun Tuhan Allah telah menyiapkan tiang awan untuk kita. 上帝这样来保护以色列百姓。 Nah, dengan caranya Tuhan Allah menjaga dan memelihara bangsa Israel. 现在呢， Nah, bagaimana dengan saat ini? 同样上帝来保护我们， Sama, Allah pun tetap menjaga dan memelihara kita. 但是有些的会友这样说： Tetapi ada sebagian daripada jemaat Tuhan katakan, 牧师，现在上帝抚养我们的话， Boksu, jikalau saat ini Tuhan menjaga dan memelihara kita, 现在我们为什么有苦难？ mengapa saat ini kita harus mengalami kesulitan seperti ini? 今天的你讲道当中，分明的说上帝来保护我们、抚养我们这样说，但是我们的人生当中为什么有这样的各种各样的苦难呢？ Di dalam khotbah hari ini Tuhan katakan bahwasanya Tuhan Allah menjaga dan memelihara kita. Tetapi mengapa di dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini kita mengalami begitu banyak kesulitan? 虽然我不可以明确来解释给你们了， Sekalipun saya tidak bisa menjelaskannya dengan tepat kepada kalian, 但是我们透过经文可以找到了答案。 tetapi melalui nas firman Tuhan kita bisa mendapatkan jawabannya. 我们一起来念一下《申命记》第8章16节， Kita bersama membaca Ulangan 8 ayat yang 我 ke-16. 们一起来读。 Kita baca. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. 上帝的计划是什么呀？ Nah, apa rencana Allah? 给予我们苦难， Apakah memberikan kepada kita kesulitan? 这不是上帝的计划了。 Ini bukanlah rencana Allah. 虽然有苦难， Sekalipun ada kesulitan, 但是上帝透过苦难给予我们福， tetapi melalui kesulitan itulah Tuhan akan memberkati kita. 这是上帝的计划。 Nah, inilah rencana Allah. 所以我们信仰生活的时候， Oleh karena itu di dalam kita menjalani kehidupan kerohanian 虽 kita, 然有苦难， sekalipun kita mengalami 但 kesulitan, 是千万别跌倒了。 tetapi jangan kita sampai jatuh ke dalam dosa. 我们有喜乐的时候， Ketika kita mengalami sukacita, 千万别骄傲， jangan pernah sombong. 我们一定跟随上帝而走。 Kita harus senantiasa ikut Tuhan Yesus. 透过今天的经文，我们看到了上帝来抚养我们。 Melalui nas firman Tuhan hari ini kita tahu bahwasanya Tuhan yang mendukung kita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 无论怎样，我们一定要相信上帝来抚养我们。 di dalam segala kondisi keadaan tentu kita harus percaya ada Tuhan yang senantiasa mendukung, menjaga dan memelihara kita. 他现在在我们前面而走， Dan saat ini ada Tuhan yang berjalan di depan kita. 上帝来保护我们， Ada Tuhan yang melindungi kita. 然后上帝都预备好了。 Dan Tuhan telah menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk kita. 如果我们相信这样的上帝的话， Jikalau kita percaya kepada Allah ini, 我们可以过了我们人生的旷野。 maka tentu kita akan bisa melewati padang gurun di dalam kehidupan kita. 阿门。 Amin. 我们一起来唱赞美一首歌。 Kita naikkan sebuah pujian.任何的环境，任何的环境都不要惧怕，全能的上帝，他必保护你，你不要惊慌。
更不要惧怕，全能的上帝保护你。纵然有疲乏软弱无助的时候，全能上帝他必看顾你。人生的惊涛骇浪临到的时候，全能上帝他必保护你。主，你是我的磐石，主，你是我的山寨，主，你是我的盼望，我的力量，我的耶和华。主，你是我的磐石，阿们。主，你是我的磐石，主，你是我的山寨，主，你是我的盼望，我的力量，我的耶和华。亲爱的天父，真感谢你。 Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. 是的，你是我们的磐石； Benar Tuhan, Engkau adalah batu karang kami. 是的，你是我们的山寨； Benar Tuhan, Engkau adalah gunung batu kami. 是的，你是我们的盼望； Benar Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami. 是的，你是我们的力量。 Benar Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. 阿爸天父，真感谢你，你来每天抚养我们。 Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena setiap hari ada Tuhan yang senantiasa menopang kami. 因为我们遇到了难处可怕的时候， Karena ketika kami menjalani kehidupan yang menakutkan dan menyulitkan ini, 你安慰我们； ada Tuhan yang senantiasa menghiburkan kami. 我们缺乏的时候， Ketika kami serba kekurangan, 你供应给我们。 Tuhanlah yang mencukupkan kami. 你是真美善的神， Karena sungguh Engkau Tuhan Allah yang sangat amat baik. 你是我们的神。 Karena Engkau adalah Tuhan kami. 主啊，你来怜悯我们。 Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk setiap kami. 我们现在走人生的旷野当中， Karena saat ini kami menjalani kehidupan di padang gurun. 我们也需要从你而来的恩典。 Kami sungguh membutuhkan akan anugerah Tuhan. 主啊，你来保护我们以领堂的整个百姓。 Tuhan, biar kiranya Engkau yang melindungi seluruh jemaat Elim. 我们都是你的百姓， Karena kami ini semua adalah umat kepunyaan. 求主你来抚养我们以领堂的所有的百姓， Kiranya Tuhan Engkau yang menopang seluruh jemaat Elim di tempat ini. 你来抚养我们的话， Karena jikalau Tuhan yang menopang kami, 我们什么都不害怕。 maka kami tidak akan lagi takut. 我们每一天得到了安慰的恩典。 Karena setiap hari kami akan mendapatkan anugerah penghiburan-Mu. 虽然我们有经济上的苦难， Sekalipun saat ini kami mengalami kesulitan di dalam 虽 keuangan, 然我们没有身体健康， sekalipun mungkin kesehatan kami terganggu, 我们虽然有了各种各样的苦难， sekalipun kami menghadapi begitu banyak kesulitan, 但是我们相信上帝必看顾保护我们， tapi kami yakin dan percaya ada Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. 因为你是我们的神。 Karena Engkau adalah Tuhan kami. 主啊，真感谢你，你每天与我们同行同在， Bapa, kami sungguh bersyukur karena setiap kali Engkau yang senantiasa menyertai kami. 把所有的荣耀都归给你。 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. 以上的祷告奉靠耶稣基督的求， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。